Assalamualaikum, bertemu lagi dalam channel YouTube aku. Nama aku Hora. Selamat datang ke channel YouTube aku, Hora Hore. So untuk kali ini kita straightforward lah. Kita akan proceed dengan nyah kotak ataupun nyah pack secara berjemaah, yang mana aku ada beli beberapa barang daripada Shopee kebelakangan ni. So antara barang ni ada yang sampai semalam dan ada yang sampai hari ni. So aku just nak buat unboxing so that aku boleh send review dan release payment kepada seller-seller tersebut dengan lebih cepat. So sebelum tu, kepada yang masih belum subscribe, jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa share video ni. Kita teruskan menonton. So sebenarnya barang-barang ni aku beli mostly untuk repair punya motor lah. Ada beberapa barang yang perlu untuk buat wiring kat motor aku, sebab aku nak tukar signal, aku dah londeh lah. So barang first ialah, kejap aku tengok, maklumlah memori tak berapa nak kuat. Barang first yang aku akan unpack adalah daripada Kiowa Electronic Marketing, dia punya Shopee tu. Yang ni aku beli dia panggil apa benda ni ya, ProSkid, satu item ProSkid crimping tool APK033. So barang ni sebenarnya sebab aku nak crimp tool yang murah, dan juga aku tak ingat aku mana letak aku punya wire stripper tu, sebab aku dulu budak elektrik kan. Tapi itulah, barang letak berata, memang aku tak ingat lah kat mana. So kita unpack dulu barang dia. Cepat jugalah, aku order 2 hari sebelum tu, semalam dah sampai. Kira laju juga lah. Wish, gila lah. Dia bagi aku unpunch punya item lagi. Unpunch carded tu kan, kalau collectors dia suka lah unpunch, tapi aku dah tertekan habis lah. So kalau tengok kat sini, tak tahu kalau nampak ke tak kat secara jelas, dia ada tulis atas ni untuk creeper dan bolt cutter. Aku pun tak pernah tahu rupanya ada features bolt cutter yang kat tengah tu. Aku ingatkan lubang-lubang tu buat apa. Dan kita ada wire cutter, kita ada wire stripper. So tak perlu nak pakai gigi lagi kan. So kita bawa keluar dulu ProSkid crimping tool APK033. Kalau tengok kat atas ni, dia ada coding lah. Dulu aku main hantam je crimper tu kan, balon warna biru kat warna kuning, warna merah kat warna tu. Sebenarnya dia ada coding. Dan kat tengah ni untuk bolt cutter, just masukkan je ikut lubang tu dan buka, masukkan dan potong. Dia ada limit dia sampai kuasa paling besar M5 ISO, tak tahu apa size dia. Dan kat tengah ni kita ada wire cutter, mungkin agak ralat sikit sebab dia benda ni agak ketat kan. So hujung ni dia ada wire stripper. So tak adalah canggih sangat, tapi memadai lah benda ni. Aku beli pun bawa RM20 free shipping lagi. So kita buka item kita yang kedua. Aku buka yang ni dulu ke, yang tu dulu ke, yang ni? Yang ni lah. Item kita yang kedua daripada 18 Mall seller tu. Apa yang aku beli kat sini, aku beli 4 pieces car clip removal tu, and then aku beli 360 pieces 3.9mm bike auto bullet punya terminal tu, yang female dengan male sekali dengan insulator dia. Aku pun pack kecil, aku tak tahulah ada ke tak 360 tu. And then shrink tube tu ada multiple size. Aku tak tahu mana satu yang dia bagi aku, ataupun aku tak, ataupun actually satu size je. Oh, dia ada listed dia. Aku ada 30 pieces 2x40mm, and then 25 pieces 2.5x40, 20 pieces 3.5x40, and then 20 pieces time 5 times 4, 60 pieces 7 times 8, 8 pieces 10 times 80 kot. 8 pieces 13 times 85. Aku tak tahu mana satu yang nak pakai, tapi semua hitam lah.
So ini barang dia, tengok. Aku ada bullet terminal, ada gold dengan silver terminal. So kat situ ada dia punya, apa orang kata, dia punya insulator untuk male dengan female lah. Aku pun nak kena google balik macam mana nak configure benda ni, dah tak ingat lah. Dan ni dia punya string tube, betul ke ada 127 dalam ni? Malah aku nak kira benda berapa ringgit je. So ni kalau nak buka aksesori ke apa kan, nak pasang, ni dia punya, panggil apa lah benda ni, lupa pula. Dia panggil removal tool lah, removal tool. Kalau handphone dia kecil sikit kan, so ni untuk kereta besar. Sebab aku dah just nak bagi shipping je. So inilah 3 barang tu. Sekarang kita teruskan item yang ketiga. So ni item last, aku akan buka last sekali. Item last ni kita ada daripada, yang ni dekat je, dekat Penang. Sebab last itulah payah dia beli motor pelik-pelik kan. Yang ni nama item ni adalah 3893, code number bullet, code number bulb tu Osram T4W original, 12 volt 4 watt. So kotak macam tu lah. Aku rasa dia pakai kotak tu terus kan. Ini kotak dia. Harga kat sini tulis RM9. Aku kena kapak ke dia letak RM26? Hampir tu. Betul lah dia tulis RM9. So yang ni bulb dia. Bulb ni adalah jenis bayonet Osram. So untuk siapa yang tak tahu lagi, sebab kita ada, aku memang kenal satu jenis configuration je, iaitu configuration E27 lah, yang memang familiar untuk lampu rumah tu kan, jenis screw type. Daripada downlight aku tukar kepada LED, so aku akan pakai E27. So yang ni adalah jenis bayonet, tak silap BA9S kot, tak silap aku. Nanti aku akan letak description lah yang betul punya. So ni dia punya bulb, kita letak dulu, nanti kita test speed, muat ke tak soket aku punya lampu signal tu nanti. So item yang terakhir adalah daripada mana ni, yang ni barang paling mahal antara keempat-empat shipment ni, daripada apa, AEE Store. Okay, so item ni sebenarnya adalah sejenis digital clamp multimeter. Nama dia adalah UT202, sebab Unity UT202 model. So sebenarnya Unity ni satu brand aku yang tak pernah dengar lah, sebab biasa kat kilang aku hanya familiar dengan dua brand, Kyoritsu dan satu lagi Fluke. So tapi faham je lah, benda macam tu hanya jumpa kat tempat kerja. Kau nak beli memang aku bukannya buat wiring. Orang buat wiring pun pakai test pen je kat meja. So aku beli ni just, reason aku beli ni ada sebab, instead of, sebab mula-mula member aku cerita lah, dia beli kilometer jenama ProSkip tapi tak function, around 50-60. Aku ingat dulu kilometer last aku pakai, bukan kilometer lah, aku beli multimeter last aku pakai masa aku belajar dulu lah, yang jenis analog tu. Itu pun kalau ukur lebih berapa M lah, 10 M apa, dia akan blow fuse dia. So tak praktikal sangat. So yang ni at least, even aku pun kat tempat kerja tak boleh nak measure apa orang cakap, current secara live, sebab aku tak certified. So ini untuk rumah boleh lah kot, boleh lah aku praktis 3 point check kan kat rumah.
Adalah nak mengharap kat tempat kerja je kan. Kalau siapa yang tahu pasal 3 point check tu is part of LOTO, lockout takeout, yang mana korang akan measure from known source to unknown source and back to known source. So inilah dia luminity clamp meter. Dia ada dalam model series UT ni, dia ada UT 202, 201 dengan 202A. Cuma ada plus. Cuma reason aku beli benda ni ialah tak silap aku dah boleh measure temperature, tapi macam yalah temperature, sebab kat sini dia ada features degree Celsius dan juga Fahrenheit. Tak tahu termokapel apa yang dia pakai, sebab normally aku kalau kat tempat kerja aku akan pakai dua termokapel yang cukup famous, iaitu Type K dengan Type T. Type K ni dia punya range dia lebih luas, tapi dia punya konsistensi dia tu, reading dia tu ada kegusaran sikit. So kalau untuk data yang lebih precise, kami dah pakai Type T. So dia bagi dalam back canvas ni, back canvas cantik ke so portable lah. Sebab kalau aku nak usung kan, nak tunjuk kau budak elektrik ke, nak bawa meter kulu kili kan. Dan okay, kita buka. Aish, balik kenapa? Nah, turun. Nah, ada tu. Okey, ini dia clamp meter dia. Ini clamp meter dia. Dari segi kualiti binaan nampak mantap. Nampak macam fluke pun ada. Tapi tak tahulah macam mana. Boleh on terus ke atau kena beli bateri dia? Oh, kena beli ke bateri dia? Dia pakai 2 times 1.5 volt, iaitu AAA punya bateri. Sebab normally fluke yang aku pakai digital multimeter tu dia pakai 9 volt punya bateri seketul, tahan juga lah. Kalau macam calibrator tu pakai lipo punya bateri, yang tu makan bateri sikit lah. Balik no. So aku pun tak tahu ada bateri ke tak dalam ni kan, bateri included ke tak included. So nanti aku pasang dulu dan test, tengok apa ada lagi. Kita bagi probe untuk measure voltage. Wait, probe dia pun siap ada cover ke apa? Gila lah, siap ada cover lah. Aku rasa cover ni solusi memang misplaced lah. Dan apa lagi aku ada? Dia bagi bateri dia separately. Macam nama bini, aku bimbang kan nak pakai clamp bateri ni. Seems tendency of leakage tu ada kan. Ok, ni dia punya thermocouple. Aku pun tak tahu thermocouple type apa ni. Nampak macam cipo je, tapi tak apalah, baik ada daripada tak ada kan. At last, sebagai budak elektrik, aku ada multimeter dan lebih ganas lagi clamp meter. So nanti aku akan set up dulu dan aku akan tengoklah macam mana. Ok, sekarang aku dah install bateri tadi yang dia bagi tu. Tu pun tersilap punya confident, tak baca terminal kan, sebab nampak seakan sama. So kalau tengok kat sini, kita ada off, dan kita ada voltage, ataupun kita measure frekuensi dekat sini, voltage AU. Dan kita ada continuity test, boleh check resistance. Aku tak tahu, ada continuity test, ada ohm.
ada diode, ada capacitor, dan kat sini kita ada temperature dalam Fahrenheit. Maybe yang ni select ni lah kot, kalau kita nak pilih option between Fahrenheit dengan degree Celsius. Lepas tu kat sini kita ada clamp meter untuk measure. NCV ni aku tak tahu, aku tak familiar apa dia. Ada claim ni tu RMS. Ni ada probe dia. Lepas tu dia ada max min, hole. Aku pun jarang pakai hole ni. Mungkin orang yang nak ambil reading yang fluctuate, maybe sesuai kot. First aku try tadi clamp meter tu tak sesuai, sebab kalau nak clamp tu memang kena clamp satu konduktor je. Kalau kita nak clamp live neutral, so kita tak boleh clamp dua-dua sekali, so dia takkan keluar reading dia lah. Sebab aku test kat aku punya kipas tadi. So first kita try continuity dulu, kalau betul-betul benda ni function lah. Dia akan bunyi beep, dan kita reset balik. Kita masukkan untuk measure thermocouple tu. So kita tengok ruang dalam ni macam mana. Kat sini dia boleh bagi tahu 3.3 ohm. Ubah-ubah pula. Halus yang thermocouple dia. So kita tengok berapa reading dia. Wih, hangat juga. Oh, dia tak ada ni background tu. Maklumlah, biasa kat sana. Oh, ada. Boleh menyala, nampak reading tu. Itulah hangat malam ni. Around 33-32 degree C. Ini degree C. Betul lah degree C, ataupun dalam Fahrenheit lebih kurang 91 Fahrenheit. Hangat ni, terlalu tinggi daripada suhu bilik. Sekarang musim panas kan, so itulah penyebabnya kot. So, malam-malam macam ni pun 33 degree C. Maklumlah rumah tak ada aircon, so aku rasa semua dah okey kot. So sekarang aku nak test bulb tadi tu. So ni bulb yang aku dah musnahkan hari tu, aku ganti. Banding beza bulb ni dengan bulb ni adalah yang ni 6 watt 12 volt 6 12 volt 3 watt, sorry. Yang ni 6 volt 3 watt. So untuk yang ni adalah 12 volt and 4 watt. Sebenarnya boleh je pakai as long as workable size. So aku nak tengok muat ke tak, dengan dalamnya punya cukup. Harap-harap bayonet ni working well lah. Asal boleh cucuk ataupun tak. Kalau tak, aku tak tahu bulb ni aku nak buat apa. Boleh mungkin main banyak. Kalau tengok kedudukan seakan sama, tengok kedudukan dia seakan sama, patut boleh masuk lah. Cuma yelah, soket ni soket yang agak murah, so dia punya spring loaded tu tak tahulah nak masukkan tu pun. Tengok kadang tolak apa dah ketat dulu, ataupun soket ni yang nak kena betul sebenarnya. One eternity later. Akhirnya aku berjaya juga masukkan bayonet bulb ni. Habis betul. Sebenarnya aku kena unscrew lah, sebab tangan aku memang tak celui nak masuk dalam lubang ni. Aku kena unscrew dulu bagi keluar soket dia, habis cerita. Kalau tak perlu aku beli bulb banyak-banyak macam ni. Ada berapa biji ni? Ui, banyak juga. So boleh buka kedai motor lah lepas ni. Berapa tahun aku boleh pakai bulb tu. Aduh, hai, macam-macam hal lah. Tapi itu namanya learning curve. So kita masukkan balik soket tu, settle masalah. So tengok je lah nanti macam mana.
So sehingga kita bertemu lagi, kita sambung part 2. Dan terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum.